Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu semula dalam channel Teacher Ayu. Jadi pada video cikgu pada kali ini, cikgu akan kongsikan tentang subtopik 6.3 iaitu sebatian. Pada video kali ini, kita tengok dulu apakah objektif yang akan kita pelajari. Okey, yang pertama berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan harian, menunjukkan cara pembentukan sebatian daripada logam dan juga bukan logam. Kemudian merumuskan bahawa jisim diabadikan semasa perubahan kimia, mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia, kemudian membezakan perubahan kimia dengan perubahan fizik dan membezakan campuran dengan sebatian. Sebab sebelum ini 6.2 kita dah belajar berkaitan dengan campuran. Jadi hari ini kita akan tengok dahulu berkaitan dengan sebatian dan juga nanti di hujungnya kita akan tengok beza campuran dan juga sebatian ya. Okey, anda juga telah pelajari bahawa sebatian ini terdiri daripada dua ataupun lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, jadi kita dah ketahui yang ini pada video kita yang sebelum ini. Jadi cikgu harap awak masih ingat lagi sebatian ini iaitu terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey, jadi bahan-bahan baru yang terbentuk mempunyai ciri-ciri tersendiri dan berbeza daripada unsurnya yang membentuknya. Jadi kita juga dah ketahui bahawa tindak balas kimia ni dia akan menghasilkan bahan baru. Okey, jadi bahan-bahan baru yang terbentuk tu ciri-cirinya, sifat-sifat dia tidak sama dengan unsur yang membentuknya Okey, mari kita lihat contoh. Okey, contoh sebatian dalam kehidupan harian. Yang pertama ni kita tengok blok, permainan blok Lego Okey, jadi diperbuat daripada politena. Politena ni sebatian lah. Hasil gabungan daripada dua unsur iaitu unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Okey, kemudian ini jubin. Okey, kalau kita tengok kat sini, jubin dia diperbuat daripada marmar. Okey, jadi marmar terdiri daripada tiga unsur iaitu kalsium, karbon dan juga oksigen. Manakala yang contoh yang ketiga ni adalah air tulen. Kita biasa sebut H2O kan, air. Jadi kita ketahui bahawa air dia daripada gabungan unsur oksigen dan juga hidrogen. Jadi H2O. Bila tersebut H2O, so hidrogen ada dua lah. Oksigen satu. Okey. Okey, kemudian kita tengok bagaimana unsur logam dan juga unsur bukan logam ni dia bergabung secara kimia untuk membentuk sebatian. Okey, jadi di sini kita ketahui bahawa magnesium, aluminium, zinc, besi dan kuprum ni dia adalah contoh logam. Kalau kita tengok kat jadual berkala, kita tengok ini adalah contoh logam Okey, maka logam ni bila dia bertindak balas dengan bukan logam. Okey, kemudian kita tahu oksigen. Oksigen kalau tengok dalam jadual berkala dia adalah contoh bukan logam contoh bukan logam. Jadi bila logam bercampur ataupun bertindak balas dengan bukan logam iaitu oksigen ni, maka akan menghasilkan logam oksida. Jadi sebagai contoh ini persamaan yang asal dia lah. Cikgu katakan persamaan asal di mana logam tambah oksigen akan menghasilkan logam oksida. Jadi kalau di sini kita katakan logam kita guna magnesium. Jadi kalau magnesium bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Kalau kita tukar aluminium, so aluminium bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan aluminium oksida. Sama juga dengan zinc. Bila kita guna zinc tambah oksigen, so zinc oksida lah. Kalau kita guna besi, besi oksida. Kalau kita guna kuprum, maka kuprum bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan kuprum oksida. Jadi awak boleh ingat ini, rumus ini. Dan kita cuma akan tukar dia punya logam lah, jenis logam yang kita gunakan. Jadi secara tidak langsung kita dah ketahui bahawa kalau logam ni bergabung dengan unsur unsur bukan logam ni, dia akan membentuk sebatian lah. Bergabung secara kimia untuk sebatian. Okey, kemudian terdapat juga unsur logam yang bertindak balas dengan air.
Jadi bila logam ni dia bertindak balas dengan air, dia akan menghasilkan sebatian yang bersifat alkali. Dan juga membebaskan gas hidrogen. Jadi kat sini kita sebut unsur tu sebagai logam alkali lah. Jadi di sini bila logam tambah dengan air akan menghasilkan logam hidroksida tambah dengan gas hidrogen. Maksudnya kat sini tindak balas ni, gabungan ni, tindak balas ni dia akan menghasilkan sebatian yang bersifat alkali dan juga membebaskan gas oksigen lah. Okey, jadi contoh kat sini kita guna lithium. Tambah air akan menghasilkan lithium hidroksida tambah gas hidrogen. Kalau kita guna natrium tambah dengan air, so natrium hidroksida dan membebaskan gas oksigen lah. Sama juga kalau kita ubah guna logam ni, kalium ni, so dia jadi kalium hidroksida tambah gas oksigen. Jadi awak ingat formula asal dia dululah. Jadi kat sini nama logam dia kita akan ubah. Mudah kan? Okey, kemudian sebut besi dan sulfur pula akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Jadi sebut besi ni kita tahu dia logam, sulfur bukan logam. Jadi bila dipanaskan akan menghasilkan besi sulfida. Ini rumus dia lah. Okey, jadi pemanasan logam dan bukan logam untuk membentuk sebatian. Jadi jisim campuran, ini tadi objektif kita ada sentuhkan bahawa jisim campuran ni sebelum dan juga selepas adalah sama dan tidak berubah. Sebab kita dah katakan tadi jisim ni dia tidak berubah semasa perubahan kimia lah. Jadi kat sini sebagai contoh kalau kita panaskan sebut besi dan sulfur ni, okey, jadi jisim campuran sebelum dan selepas dia adalah sama. Okey, seterusnya kaedah pengasingan sebatian. Jadi kita tahu sebatian ni dia adalah terdiri daripada dua ataupun lebih daripada dua unsur yang bergabung secara kimia. Jadi kita tak boleh nak asingkan sebatian ini melalui kaedah fizikal. Seperti mana campuran kan. Jadi unsur-unsur dalam sebatian ni dia telah digabung secara kimia. Jadi kita cuma boleh asingkan dia dengan menggunakan kaedah kimia. Dan kaedah ini kita dah sentuh juga sebelum ini, di mana kita ketahui kaedah yang menggunakan tenaga elektrik, iaitu kita panggil sebagai proses elektrolisis. Jadi di sini kita akan tengok apa itu proses elektrolisis dan macam mana lah ianya berlaku. Okey, jadi di sini kita tengok kita katakan ni proses elektrolisis ni proses penguraian suatu sebatian kepada unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Jadi kita ketahui tadi macam air tulen adalah hasil gabungan hidrogen dan juga oksigen. Jadi dengan proses elektrolisis ni macam mana kita nak uraikan sebatian ni tadi, macam mana kita nak uraikan balik jadi H dan juga O tu. Macam mana kita nak pisahkan? Okey. Jadi di sini sebagai contoh, air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Jadi macam mana kita nak asingkan unsur tu balik, unsur hidrogen dan juga unsur oksigen ni tadi daripada air. Jadi kita akan asingkan melalui proses elektrolisis ni lah. Jadi melalui proses elektrolisis ni nanti, ini contoh susunan radas untuk kita jalankan proses elektrolisis. So kita akan guna ni lah sekering emitter ni. So sini ada kaki anode, elektrod positif, dan sini ada kaki kathod lah, elektrod ni elektrod negatif. Kat sini ada dua tabung ni, tabung uji ni. So kita gunakan larutan air dan juga larutan asid sulfurik. Okey, jadi melalui proses elektrolisis ini nanti kita akan dapati gas hidrogen akan terhasil di kaki elektrod negatif ni lah, akan terhasil di kathod. Manakala gas oksigen pula dia akan terhasil di elektrod positif, di elektrod anode ni. Kalau kita tengok jumlah hidrogen dan juga oksigen ni, kalau awak tengok dia dua kali ganda lah. Maksudnya jumlah hidrogen ni dua kali ganda daripada jumlah
oksigen. Sebab kita tahu kalau air tadi kita katakan H2O kan. Jadi kita tahu hidrogen 2 lah. Manakala oksigen 1. Jadi kat sini kita tengoklah bahawa hidrogen ni 2 kali ganda lah sebab ada 2 unsur hidrogen dan 1 oksigen kan. Jadi kita tengok gas hidrogen ni dia lebih banyak lah 2 kali ganda berbanding dengan gas oksigen. Okey, cikgu harap awak jelas ya. Okey, kemudian kita tengok perbezaan. Sekarang ni kita masuk pula kepada perbezaan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Sebab kita dah belajar campuran, dia boleh digabungkan secara fizikal. Kalau sebatian secara kimia kan. Jadi kita tengok perubahan fizikal ni dia tidak menghasilkan bahan baru. Sebelah sini fizikal perubahan fizik sebelah sini perubahan kimia. Okey, jadi perubahan fizik ni dia tidak menghasilkan bahan baru. Manakala kalau perubahan kimia dia akan membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan-bahan asal. Kita dah belajar sebelum ni kalau macam perubahan fizik ni contoh macam takat didih, takat lebur, konduksian elektrik. Kalau macam perubahan kimia ni kita tengokkan itu tindak balas antara besi dengan oksigen dan air. Contoh kertas bila kita bakarkan tidak balas bila kita bakarkan kertas dengan haba tu, api tu, jadi dia akan jadi abu. Itu contoh yang kita dah belajar sebelum ni lah. Jadi kalau perubahan fizikal sebagai contoh peleburan, ni tadilah perubahan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidihan. Kalau perubahan kimia, contoh pengaratan besi, yang cikgu sebut tadi, fotosintesis, perebutan daun dan juga respirasi sel. Ini contoh Okey, kemudian kita tengok pula perbezaan dan juga persamaan perubahan fizikal dan juga perubahan kimia. Okey, jadi sebenarnya benda ni dah disentuh lah. Jadi kita cuma nak tengok secara terang-terang ni menggunakan peta buih berganda ni kita boleh nampak jelas lagi lah persamaan dan perbezaan dia. Okey, kalau dari segi persamaan, berlaku kepada jirim. Maksudnya perubahan fizik dan perubahan kimia ni berlaku pada jirim. Okey, perubahan tenaga berlaku. Okey, jadi kalau dari segi perbezaan, kita tengok dulu perubahan fizik ni. Yang tadi kita dah sebut, dia tidak membentuk bahan baru. Okey, sifat bahan dan juga hasil adalah samalah. Okey, komposisi kimia bahan dan juga hasil sama. Kemudian memerlukan tenaga yang sedikit. Berbanding dengan perubahan kimia ni, so dia memerlukan tenaga yang banyak. Komposisi kimia bahan dan juga hasil berbeza. Sifat bahan dan hasil berbeza. Kemudian membentuk bahan baru. Nama pun bahan baru kan. Macam kita tengok tadi contoh yang permainan blok tu. Daripada unsur hidrogen dan juga karbon tu kan. Itu unsur yang membentuk sebatian. Jadi sebatian politena tu bila kita tengok dia hasil dia, bentuk dia, sifat dia berbeza dengan unsur yang membentuk dia. Okey, set yang terakhir ni kita tengok perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Jelas sebenarnya jelas kalau awak tengok perbezaan kedua-duanya ni. Kita tahu kalau campuran ni kita tahu dia secara diasingkan secara fizikal. Sini dah ada kalau kita tengok dia, kalau campuran ni kita tahu dia menggunakan kaedah fizikal. Kita dah belajar 7 teknik kaedah pengasingan lah. Kalau sebatian kita tahu dia digabung secara kimia. Jadi tengok yang inilah. Kalau kaedah fizikal, so dia tidak ada pembentukan bahan baru. Dan juga kat sini tidak ada ikatan kimia yang terbentuk lah. Kalau kaedah kimia ni, jadi kalau kita tengok kaedah kimia, dia akan membentuk bahan barulah. Ikatan kimia terbentuk. Okey, sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal. Ini pun dah tengok dalam peta buih berganda tadi. Jadi campuran ni dia tiada perbezaan. Maksudnya yang selepas tu tiada perbezaan. Kalau sebatian, ada perbezaan antara bahan yang asal, sifat bahan yang asal tu dengan sifat bahan yang baru.
Okey, jadi cikgu harap awak jelas kat sini perbezaan antara campuran dan juga sebatian. Kemudian perbezaan antara perubahan fizik dan juga perubahan kimia. Jadi awak boleh tengok video cikgu yang sebelum ni 6.2 campuran dan juga awak boleh bandingkanlah. Okey, jadi itu saja untuk pertemuan kita pada video kali ini. Kita jumpa di video yang akan datang.